Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gusar sokongan pada Anwar semakin bertambah. Pemimpin utama bersatu mulakan rundingan. Wah, di saat isu Najib memanas di pasaran, di saat isu pengampunan Najib panas di sana-sini, pelbagai spekulasi mula timbul. Yang terkini ialah wujudnya konon satu lagi rundingan dimulakan. Adakah ini yang dikatakan mengambil kesempatan di saat air keruh ataupun mengambil kesempatan di saat kesempitan? Saudara, akibat gusar sokongan pada Anwar yang makin bertambah, khususnya daripada ahli Parlimen Parti Bersatu, yang dijangkakan ada pertambahan lagi 10 akan menyokong Anwar pada bulan Februari ini. Adakah benar bahawa pemimpin utama Bersatu sudah mula mengatur langkah baru untuk membuat rundingan? Dipetik daripada mykmu.net. Seorang pemimpin utama Bersatu baru-baru ini sering kelihatan di pejabat Perdana Menteri yang dipercayai melakukan rundingan demi survival beberapa pemimpin tertentu sehingga pilihan raya parti menurut sumber terdekat. Menjadi persoalan kita sekarang ini ialah siapakah pemimpin utama Bersatu ini yang sudah mula kelihatan mundar-mandir di pejabat Perdana Menteri yang dipercayai untuk membuat rundingan demi survival beberapa orang pemimpin tertentu politik dalam Bersatu. Itulah, kan dah diberi nasihat, cepat-cepat buat rundingan dengan Anwar Ibrahim. Bahkan Anwar Ibrahim pun telah mengingatkan, cepat buat rundingan sebelum nasi sudah menjadi bubur. Ini dah sudah beberapa menyokong Anwar Ibrahim, barulah terengada. Nasib baiklah, boleh kata masih boleh diperbaiki lagi. Sumber yang enggan dinamakan berkata, pemimpin Bersatu berkenan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli Parlimen Bersatu kepada kerajaan. Kata sumber itu lagi, lebih ramai wakil rakyat Bersatu dijangka istihar sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu telah berbuat demikian dengan kekal menjadi ahli parti. Langkah mereka menjadikan Bersatu merancang meminda perlembagaan parti bagi mengelak tindakan sama berulang. Bagaimanapun, sumber berkata, tidak mudah untuk Bersatu meminda perlembagaan parti itu. Beberapa ahli Parlimen Bersatu mahu menyeberang, namun takut berdepan tindakan, kata sumber. Katanya, jika sokongan mereka kepada kerajaan tidak diumum secara terbuka, ia akan tersela jika berlaku pengundian di Parlimen. Seorang ahli Parlimen memberitahu FMT bahawa beberapa pemimpin lain sedar ada pemimpin parti dari negeri tertentu sering dilihat di PMO. Ramai pemimpin bahagian juga sedar perkara itu, tetapi kami tidak pasti kenapa pemimpin berkenan berada di sana. Katanya, itulah antaranya sebabnya ramai ahli parlimen hilang keyakinan terhadap kepimpinan parti. Saudara-saudara sekalian, jika benar apa yang kita dengar dan kita lihat ini satu berita baik untuk negara Malaysia. Ini akan membuat kepada kestabilan negara kita. Dan pastinya membuat kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim yang kita nanti-nantikan. Sudah waktunya semua ahli parlimen di Malaysia bersatu padu. Mulakan saf bersatu padu tanpa ada persengketaan lagi. Tunggulah kalau nak bersengketa, tunggulah pilihan raya yang ke-16 nanti pada parlimen nanti. Jangan sampai kerana sering bertelagah, jangan sampai kerana sering mengatur langkah, rakyat pula yang mati di tengah-tengah. Jadi sebab itulah kita nak lihat benarkah laporan ini, yaitu ada pemimpin utama Bersatu yang kelihatan kini sering berada di pejabat Perdana Menteri, yang kini dipercayai melakukan rundingan demi survival beberapa pemimpin tertentu, sehingga pilihan raya parti menurut sumber tersebut. Sumber yang enggan dinamakan berkata, pemimpin Bersatu itu berkenan berjanji
akan memberikan lebih banyak sokongan ahli Parlimen Bersatu kepada kerajaan. Kata sumber itu lagi, lebih ramai wakil rakyat bersatu dijangka isytihar sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu telah berbuat demikian dengan kekal menjadi ahli parti. Langkah mereka menjadikan Bersatu merancang memindah perlembagaan parti bagi mengelak tindakan sama berulang. Bagaimanapun, sumber berkata tidak mudah untuk Bersatu memindah perlembagaan parti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling malang untuk Najib. Sudah jatuh di timpa tangga. Sudahlah tidak dilepaskan secara serta-merta di penjara. Ini pula berita yang terkini kita terima, yaitu hukuman dikurangkan, Najib tak boleh mohon parol. Itu kata pakar. Kalau kemarin kita dengar bahawa Najib kononnya boleh mendapatkan parol dan boleh keluar penjara seawal bulan Januari tahun 2025, tetapi berita kali ini memang agak menyedihkan kepada penyokong Najib, juga Najib sendiri, apabila pakar mengatakan apabila hukuman telah dikurangkan, Najib tak boleh mohon parol. Pengurangan hukuman penjara Datuk Seri Najib Razak menghalang bekas Perdana Menteri itu untuk memohon perintah parol bagi menjalani hukuman pemenjaraan di luar penjara atau di penjara di rumah. Pakar perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata, ia selari Seksyen 46E dalam kurungan 6 dalam kurungan E Akta Penjara 1995 Akta 537 yang membataskan hak parol bagi tahanan jika mendapat lega hukuman di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Najib tidak layak memohon parol kerana perimitan atau pengurahan hukuman sudah diberikan lembaga pengampunan. Ini kerana perintah parol itu sendiri bertujuan menggalakkan kelakuan baik dan kerajinan serta memudahkan pemerlakuan pemulihan seseorang banduan. Asas semua turut diberi pertimbangan oleh lembaga pengampunan, katanya kepada Berita Harian hari ini. Semalam, Najib dilapor diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak tahun 2022, sekaligus menyaksikan bekas pengerusi Barisan Nasional BN itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos tahun 2028. Selain pembebasan awal, Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya juga mengumumkan denda perlu dibayar Najib dikurangkan daripada 210 juta kepada RM50 juta ringgit. Sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh pemenjaraan Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos tahun 2029. Najib, 70 tahun yang menjalani hukuman di penjara Kajang, Selangor sejak pada tahun lalu, selepas didapati bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional, Sendirian Berhad memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan yang di Pertuan Agong pada 2 September tahun 2022. Mengulas kemungkinan rayuan terhadap keputusan perimitan hukuman, Wan Ahmad Fauzi berkata, perkara itu tidak boleh dibuat menerusi proses kehakiman kerana keputusan yang di Pertuan Agong adalah proses mersi, bukan prosiding mahkamah. Justru terpulang kepada yang di Pertuan Agong sama ada ingin melaksanakan prerogatif baginda kerana tiada peruntukan yang membataskan kuasa berkenan dan tafsiran mahkamah jika isu berkenan timbul nanti. Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan juga tidak membezakan keputusan lembaga pengampunan yang dipengerusikan mana-mana yang di Pertuan Agong. Justru tidak timbul isu raja mana yang menjawat jawatan yang di Pertuan Agong. Ditanya sama ada lembaga pengampunan perlu mendedahkan keputusannya kepada umum,
Wan Ahmad Fauzi berkata, tiada peruntukan dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan tindakan sedemikian. Menyokong pandangan itu, seorang lagi pakar perlembagaan, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Muhammad berkata, Najib tidak layak untuk menjalani perintah parol selepas bekas ahli Parlimen Pekan itu menerima perimitan hukuman. Logiknya, apabila hukuman sudah jadi separuh, macam mana boleh mendapat pelepasan parol lagi? Ini seolah-olah double advantage ataupun manfaat berganda. Lega hukum atas alasan ditentukan yang di Pertuan Agong, apa jua alasannya, keistimewaan sudah diberi kepada Najib. Seksyen 46E dalam kurungan A, Akta 537 amat jelas. Lega hukum diberi, maka hilang peluang untuk parol, katanya. Beberapa pengamal undang-undang sebelum ini berpendapat Najib mungkin berpeluang dibebaskan lebih awal dari 2028 kerana boleh memohon perintah parol. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.